Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaannya, dan terima kasih para jamaah di atas sokongan para jamaah sehingga membolehkan kita insya-Allah meneruskan penghayatan kita pada sirah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat yang ke-53 dalam senarai kitab Rijal Haular Rasul adalah seorang sahabat yang cukup hebat. Sahabat yang cukup hebat, anak kepada sahabat yang cukup hebat, baik ayahnya maupun ibunya. Sahabat yang ke-53 yang kita maksudkan ini adalah Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau adalah merupakan anak kepada sahabat minas sabiqin al-awwalin. Sahabat daripada kalangan mereka yang terdahulu beriman kepada dakwah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayahnya. Yang dimaksudkan adalah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an. Jadi sahabat yang ingin sama-sama kita hayati sekelumit sejarahnya adalah Az-Zubair, Abdullah. Dan Abdullah ini adalah anak kepada Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an. Bukan sekadar itu saja. Ibunya adalah Asma, yaitu Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Asma kakak kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anak kepada sahabat hebat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jamaah yang dirahmati Allah, sewaktu kita menghayati sejarah ayahnya dahulu, yaitu Az-Zubair bin Al-Awwam, kita pernah menghayati sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nabi pernah bersabda, likulli nabiyyin hawari. Bagi setiap nabi itu penolong ataupun hawari, orang yang membantu, yang menyokong, yang menolong Nabi. Wahawari, dan pembantuku, penolongku adalah Az-Zubair, yaitu ayah kepada Abdullah yang sedang kita hayati sejarahnya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini ayahnya Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, malah digolongkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai minal asyarah al-mubasysyirin bil jannah, yaitu sahabat-sahabat yang 10 yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita susuri
sejarah hijrahnya Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi dan Abu Bakar setelah keluar daripada rumah baginda menemui Abu Bakar, dan Nabi serta Abu Bakar berdua bersembunyi di Gua Thaur. Di Gua Thaur inilah Nabi bersembunyi sekitar 3 hari dalam perancangan perjalanan hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Abu Bakar radhiyallahu an telah menugaskan kepada anak-anaknya untuk menyokong perancangan yang dibuat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara anak yang menyokong perancangan Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Asma binti Abi Bakar. Iaitu Asma pada ketika itu, jamaah yang dirahmati Allah, ditugaskan untuk membawa bekalan makanan dari rumah ke Gua Thaur. Ialah bagi perjalanan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Asma binti Abi Bakar ketika itu, jamaah yang dirahmati Allah, sedang hamil, sedang mengandung. Sifat perjuangan Asma, kakak ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu hebat. Dan ini, jamaah yang dirahmati Allah, terserlah kemudiannya kepada anak yang sedang dikandungnya, iaitu itulah dia, Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Dalam sejarah, Asma dan suaminya Az-Zubair bin Al-Awwam berhijrah kemudiannya, selepas hijrahnya Nabi dan Abu Bakar, berhijrah ke Madinah. Dan apabila sampai di Quba, kita sedia maklum, jamaah dirahmati Allah, dalam perjalanan daripada Makkah ke Madinah, kebiasaannya orang-orang akan singgah sebentar di Quba. Quba pada ketika itu adalah merupakan ibarat pintu masuk ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Bila tiba di Quba, Asma terasa sakit di perutnya, iaitu ingin melahirkan. Maka lahirlah anak ini. Bila anak ini dilahirkan dengan selamat, Asma bersama suaminya Zubair membawa bayi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya anak yang dilahirkan dari Makkah sampai di Quba, ia dalam kandungan. Tapi apabila masuk ke Al-Madinah Al-Munawwarah, anak ini digendong, jamaah. Dan bila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahnikkan Abdullah ini. Tahnik, kita sedia maklum, adalah mengunyah sedikit tamar, manisan, untuk mudah kata orang tu diisap-isap oleh bayi. Nabi mengunyah-ngunyahnya, kemudian masukkan ke mulut Abdullah ini. Dan Nabi kemudian selepas mentahnikkannya, Nabi mencukur rambutnya. Iaitu apa yang kemudian disunnahkan bagi setiap anak yang dilahirkan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, barulah kemudiannya apabila Az-Zubair ibn Al-Awwam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama yang baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Lebih kurang maksudnya, nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah. Maka Az-Zubair, si ayah ini, terus berkenan dengan nama tersebut dan menamakan anaknya dengan Abdullah, sama seperti nama ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situlah bermulanya era kehidupan hebat seorang anak
yang dikatakan sebagai kelahiran pertama bagi sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin dari Madinah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jamaah yang dirahmati Allah. Tumbuhlah, membesarlah Abdullah sebagai seorang anak yang tekun dalam turut sama menyebarkan Islam. Malah ia mengamalkan apa yang diajarkan oleh ayahnya, yang mana ayah dan ibunya menerima ajaran itu secara langsung daripada Nabi SAW kerana keakraban Nabi dengan Az-Zubair ayahnya dan akrabnya isteri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan kakaknya iaitu Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Maka menjadilah Abdullah bin Az-Zubair ini sebagai seorang anak yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, persis apa yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, antara lain diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Sabda Nabi menjelaskan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan Allah di hari tiada sebarang perlindungan kecuali perlindungan Allah. 7 golongan ini antaranya adalah wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih, dan pemuda yang tumbuh, yang grow, yang membesar, yang mendewasa fi ibadati rabbih, dalam pengabdian dirinya kepada Tuhannya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Abdullah bin Az-Zubair merupakan seorang anak daripada kecil mendewasa dalam pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan ia untuk ikut sama berperang, niscaya dia pasti akan mengikutinya. Tapi kerana usianya terlalu muda. Bayangkan, Nabi wafat sedangkan usianya baru sekitar 10 tahun. Jadi, bermakna ia tidak dapat menyertai sebarang ghazwah, sebarang peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, keberaniannya cukup melepasi keberanian seorang pahlawan. Jamaah yang dirahmati Allah, ia dalam hal berperang ini, ia bergaul dengan mereka yang lebih dewasa, menimba pengalaman daripada mereka dalam hal-hal peperangan. Ini menyebabkan beliau yang mewarisi sifat beraninya ayah dan ibunya, ia menjadi seorang anak yang cukup berani dalam menegakkan kebenaran, dan dalam waktu yang sama seorang anak yang tahu selok-belok tentang peperangan. Di samping itu, jamaah yang dirahmati Allah, Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma ini merupakan seorang anak yang ada ciri-ciri kepimpinan. InsyaAllah kita akan perkatakan nanti di penghujung hayatnya, beliau seakan-akan disokong oleh penduduk Makkah untuk menjadi pemimpin mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali kepada pemuda yang membesar ini, Abdullah bin Az-Zubair, ia amat disayangi. Boleh dikatakan setiap minggu Aisyah akan berkunjung ke rumah kakaknya Asma untuk bermain-main,
Kita mesti maklum jamaah dirahmati Allah, Ummul Mukminin Aisyah tidak punya anak. Maka ia suka bermain-main dengan anak saudaranya, iaitu Abdullah ini sendiri. Dan apabila Aisyah tidak berkunjung ke rumah kakaknya Asma untuk bermain-main dengan Abdullah, ia mengutuskan seseorang untuk panggil Abdullah datang ke rumahnya untuk bermain-main, menghiburkannya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, sehingga kan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha begitu sayang sekali dengan Abdullah. Sehingga kalaulah ada orang memanggil Ummul Mukminin Aisyah dengan panggilan Ummu Abdillah, ia tersenyum. Ia begitu gembira kerana maklumlah Aisyah tidak mempunyai anak. Tapi bila beliau dipanggil dengan nama anak saudara yang paling disayangi, ia menyebabkan Ummul Mukminin begitu senang sekali. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti mana yang kita katakan, sahabat-sahabat yang lain memerhatikan anak muda yang tekun beribadah ini, dikatakan sampai riwayat ada menyebutkan, beliau kalau mendirikan solat, seakan-akan beliau dah tak ingat dunia dah. Lama berdirinya. Bermakna beliau menghafal surah-surah yang panjang dan surah-surah itu dibaca dalam solatnya. Lama berdirinya. Dan apabila beliau rukuk, Abdullah ini rukuk, lama rukuknya. Apabila beliau sujud, lama sujudnya. Ini gambaran yang diberikan, tekunnya Abdullah bin Az-Zubair ini dalam beribadah, terutamanya ibadah solat yang didirikan. Dan macam disebutkan tadi juga, beliau seorang anak yang cukup berani. Pernah di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika Amirul Mukminin sedang berjalan, ada sekumpulan anak-anak yang mana di dalamnya adalah Abdullah sedang bermain-main. Lalu anak-anak ini bila nampak Umar, maklum sajalah jamaah dirahmati Allah, Amirul Mukminin Sayyidina Umar, seorang sahabat yang cukup tegas, yang cukup kata orang itu boleh setengah orang menganggapnya garang. Lalu anak-anak ini lari bertempiaran apabila nampak Khalifah Amirul Mukminin Umar datang. Mereka lari. Kecuali Abdullah. Lalu apabila Umar menghampiri Abdullah, Umar bertanya, "Mengapa kawan-kawanmu lari, wahai Abdullah?" Ataupun gelarannya selalu dipanggil dengan Ibnu Zubair. "Mengapa kawan-kawanmu lari, wahai Ibnu Zubair, anak Zubair?" Maka Abdullah menjawab, "Mereka takutkanmu apabila mereka nampakmu, wahai Amirul Mukminin." Umar mengatakan, "Kalau demikian, kenapa engkau tak lari? Kawan-kawan kau semua lari kan? Tapi kenapa engkau tak lari, wahai Abdullah?" Abdullah menjawab, "Saya tak lakukan apa-apa kesalahan sehingga membuatkan Amirul Mukminin akan marah kepada saya. Kalau sekiranya saya buat kesalahan sekalipun, saya tak akan lari. Saya akan berhadapan dengan kesalahan yang saya sendiri buat." Umar radhiyallahu an hampir-hampir menitiskan air mata dengan jawapan anak kecil seperti ini. Dan ia menepuk bahu Abdullah sebagai menandakan ia reda dengan jawapan dan kata-kata Abdullah ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhu. Inilah jamaah yang dirahmati Allah. Apa yang pernah dialami, apa yang pernah dicatatkan malah dalam sejarah sebagai menunjukkan Abdullah ibnu Zubair ini seorang anak yang tumbuh, yang membesar, yang mendewasa sebagai seorang anak yang saleh, yang berani.
Jamaah yang dirahmati Allah. Kita sama-sama sedia maklum. Di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab telah berjaya mengajak tentera muslimin membuka negeri Mesir. Maka jadilah negeri Mesir merupakan salah satu di antara wilayah orang-orang Islam. Dan hal tersebut, usaha tersebut dilanjutkan oleh khalifah selepas Umar, iaitu Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Kita sedia maklum, Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu an, jangka masa pemerintahannya adalah yang paling lama berbanding dengan para khulafa Rashidin yang lain. Maka antara yang difokuskan oleh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu an untuk memperluaskan wilayah orang-orang Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, Islam sebagaimana yang kita maklumi bersama, bila mana masuk ke sesebuah wilayah, ke sesebuah negeri, bukan tujuan untuk menjajah, bukan tujuan untuk menakluk, bukan tujuan untuk menjadikan masyarakat setempat itu sebagai hamba, sebagai orang-orang tawanan. Tidak. Islam tidak demikian. Sebaliknya, misi yang dibawa oleh tentera Islam dalam, walaupun dinamakan menakluki, tak menakluk sesebuah wilayah, namun ia adalah, misinya adalah dakwah Islamiah. Sebab sebelum ini jamaah yang dirahmati Allah, kawasan kalau disebut Mesir, kemudian bersebelahan dengan Mesir yang sekarang ini dikenali dengan Libya, begitu juga dengan Tunisia. Di sebelah Tunisia adalah Algeria dan Maghribi ataupun Maroko. Ini semua adalah negara-negara di utara benua Afrika, yang kalau kita perhatikan, ianya adalah semua negara-negara ini adalah negara-negara Islam. Sebelum negara-negara ini dibuka wilayahnya oleh tentera-tentera Islam semasa zaman Umar, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan seterusnya, Bani Umayyah dan seterusnya, maka kawasan utara Afrika ini ataupun Afrika ini adalah merupakan kawasan yang dijajah, yang dikuasai oleh orang-orang Rom. Oleh orang-orang Rom, maknanya oleh orang-orang dari barat yang menguasai kawasan ini dan memaksakan penduduknya menganut agama Nasrani. Maka itulah tentera-tentera muslimin yang antara lain cuba untuk membebaskan negara-negara ini kepada agama asal mereka, iaitu Islam itu sendiri. Agama asal setiap umat manusia. Maka antara tentera yang berjaya ataupun yang cukup berani menentang pihak musuh ataupun wilayah-wilayah yang dikuasai ini, cara orang-orang Rom mereka menguasai tempat-tempat ini adalah mereka melantik dan memilih orang-orang barbarian, maknanya orang-orang penduduk asal, ataupun yang dikatakan orang-orang Qibti, antaranya penduduk, kalau di Mesir tu dinamakan, sekarang ini dinamakan sebagai orang-orang penduduk asal Mesir, orang-orang Egyptian. Kalau dalam bahasa Arab tu Qibti lah. Jadi menguasai orang-orang ini dan melantik, memilih antara mereka ini untuk menjadi ketua. Untuk menjadi ketua. Tapi yang berkuasa tetap orang-orang Nasrani ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, maka dalam misi membebaskan negara-negara ini dari belenggu penjajah Nasrani, maka
tentera Islam antara lain yang disokong dan dipimpin oleh, antaranya adalah oleh Abdullah bin Az-Zubair ini. Abdullah bin Az-Zubair sewaktu berada di sekarang ini wilayah yang di bawah negeri Tunisia ataupun Tunisia bersebelahan dengan Libya, maka untuk membebaskan kawasan ini, nak mengalahkan pasukan tentera musuh ini, maka Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma melihat di mana punca kekuatan tentera musuh ini. Lalu Abdullah mengenal pasti punca kekuatannya adalah pada pemimpinnya. Dengan itu, ia mencari jalan untuk dapat menewaskan pemimpinnya. Sebab itulah jamaah yang dirahmati Allah, bila ia mengenang kepada firman Allah di surah Al-Adiyat, Allah menggambarkan tentang kuda-kuda perang di ayat-ayat pertama surah Al-Adiyat ini. Maka Abdullah bin Az-Zubair ini pun menyerang dan menyerbu pada waktu awal pagi. Dengan yang demikian dapat menewaskan dan membunuh pemimpin tentera mereka. Dengan yang demikian pengikut-pengikut mereka menjadi takut. Padahal tentera muslimin ketika itu hanya sekitar 20,000 berbanding dengan tentera musuh sekitar lebih dari 120,000. Berapa kali ganda ni? Jadi jamaah yang dirahmati Allah, inilah. Tapi kemudian jamaah dirahmati Allah, Khalif apabila berlakunya pergolakan sehingga membawa kepada wafatnya Osman bin Affan radhiyallahu an, keadaan yang bercelaru di kawasan Hijaz, di Makkah, di Madinah khususnya, di Syam, yang mana di sekitar semenanjung tanah Arab mereka mengisytiharkan melantik Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai khalifah. Maka di Syam sana mereka melantik Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi khalifah dan sebagainya. Maka Abdullah bin Az-Zubair ini kembali ke Mekah. Kembali semula ke Mekah, ke kampung halaman ayah dan ibunya. Di sanalah ia kemudian cuba menyatukan umat. Tapi dalam usaha ia menyatukan umat Islam di Makkah, mereka pula melantiknya untuk menjadi khalifah. Dan Abdullah sedar, tak mungkin kalau di sana ada khalifah Ali bin Abi Talib yang pada ketika itu berada di Iraq, dan di Syam pula ada Muawiyah, takkan dirinya menjadi khalifah yang ketiga. Tak mungkin. Akan menyebabkan umat Islam ini kemudiannya berpecah, semakin berpecah. Jadi untuk itu jamaah dirahmati Allah, ia meredakan. Tapi jamaah dirahmati Allah, di masa kepimpinan khalifah dari kalangan dinasti Bani Umayyah, maka Abdul Malik bin Marwan, iaitu khalifah, salah seorang khalifah daripada keturunan Bani Umayyah, ia telah melantik Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf ini berasal dari Taif, dari penduduk Taif, penduduk asal Taif, dan ia merupakan seorang yang cukup berani, yang cukup garang, malah yang cukup bengis, sebagian riwayat menyebutkan. Maka ia melantik Hajjaj bin Yusuf ini untuk meredakan pemberontakan yang dianggap sebagai pemberontakan daripada kalangan penduduk Hijaz, termasuklah penduduk Makkah, yang mana mereka melihat antaranya ia dipimpin oleh Abdullah bin Az-Zubair ini. Maka jamaah dirahmati Allah, kebijaksanaan Hajjaj bin Yusuf telah berjaya dalam satu pertempuran menyebabkan Abdullah bin Az-Zubair terbunuh. Maka wafatlah beliau dalam usia 73 tahun, iaitu yang dicatatkan
wafat pada tahun 692 Masehi di tangan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini. Radhiyallahu an, kepada Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, sahabat hebat yang meninggalkan kesan yang cukup mendalam bagi para penyokongnya. Beliau mencerminkan seorang yang dulunya di zaman mudanya mendewasa sebagai seorang anak yang soleh, sebagai seorang anak yang tegas, anak yang berani, anak yang banyak menghabiskan usia remajanya dalam kebaikan. Inilah dia, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Semoga umat Islam tidak tandus dengan para pemuda, anak-anak yang mendewasa seumpama Abdullah bin Az-Zubair ini. Walaupun menyamainya memang agak mustahil, tetapi setidak-tidaknya kebaikan-kebaikan, kesalehan-kesalehan yang dilakukan oleh beliau dapat dicontohi oleh anak-anak muda kita, insya-Allah. Inilah sekelumit daripada sejarah hidup beliau. Insya-Allah kita akan sentuh sahabat yang lain pula dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah. Terima kasih para jamaah di atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.